Assalamualaikum. Oh. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Malam dah lah. Dah pukul 9 kan? Sekejap setting sekejap lagi jatuh tergolek sekejap lagi. Cepat, cepat. Semua jatuh cepat. Kan dah cakap jatuh. Allah. Apa? Dah habis. Dah habis. Okey, dah habis dah. Dah cukup. Dah habis dah cukup. Tengah ni kelut. Nak makan-makan jangan bercakap. Ibu tak faham. Satu-satu. Time ni lah dia nak makan. Orang suruh tidur, time tu lah dia nak makan. Hai, Assalamualaikum. Ada yang tengah live ke sekarang ni? Dengan Kak Lena. Jom kita live malam ni. Jom kita live malam ni. Set no. Kita setting set no. Kita setting set. Okey dah. Okey, dengar tak suara Kak Lena? Suara Kak Lena dengar tak? Kalau dengar tolong komen sikit dengar. Kalau dengar komen. Komen dengar tak? Takut tak dengar. Gambar clear ke tak? Dengar ke tak suara? Gambar dengar. Suara dengar tak? Dah ni biskut apa pula dah yang jatuh atas ni. Hai, Assalamualaikum. Hai Zati. Waalaikumsalam. Dengar ah. Kak Ina tengok kat sini sebab komen dia kat sini, tapi kamera dia kat sini. Salam. Cepat. Sayang. Dah pergi tidur. Cepat pergi tidur. Bye-bye. Sayang juga. Nah. Dah pukul berapa? Dah pukul 9. Dah pukul 9 adalah waktu depa tidur. Waktu depa tidur. Itulah katil tu. Pergi tidur. Dah cukup. Tak itu ibu buat kain buruk. Dah. Pergi tidur. Ambil bantal. Cepat. Ambil bantal. Okey, siapa yang live malam ni, okey boleh bagilah sikit emoji. Dan hari ni Kak Ina nak sembang sikitlah. Kak Ina nak share pasal apa ni orang kata apa? Peranan suami. Okey, peranan suami semasa isteri mengandung. Peranan suami semasa isteri mengandung. Jadi siapa yang tengah mengandung sekarang ni, tengah bawa budak tu, tolong tag suami masing-masing lah. Tag suami masing-masing supaya mereka boleh tengok kita punya live. Okey, terkesan ke tak terkesan? Okey. Kalau boleh, isteri mengandung jangan bagi mereka jangan rasa. Bagi suami rasa sama. Okey? Sama-sama buat sama-sama lah. Okey, jadi malam ni kita nak tengok, kita nak sembang pasal peranan seorang suami, okey, semasa isteri tengah mengandung. Okey? Hai Aiman Rozani, hai Ila Najmi, alamak segarnya. Okey. Jadi yang mana yang tengah live tu, yang ni boleh share lah, boleh share, boleh like dan komen kat Ina punya page, okey. So okey, Sakno. Waalaikumsalam Fida. Okey, yang mana yang ibu-ibu tengah yang tengah mengandung tu, boleh tag suami masing-masing lah. Boleh tag suami masing-masing, kita boleh share info kat hari ni. Okey. Kak Ina pun tak mau sembang panjang-panjang sangat sebab lah dah pukul 9. Tengok. Hero pun dah bunyi. Mak pocong.
Astaghfirullahalazim. Dia kan ada satu je tau. Abah dia ni kadang-kadang suka musik. Itulah abah dia. Abah dia kadang suka musik. Hari tu yang kita PPD tu kan. PPD tu bayangkan satu hari je PPD pun. Balik malam tu demam. Demam kuat musik. Tak apa, ni hari ni biar kita bagi abah dia pula yang settle anak ya, bagi anak tidur. Kebetulan hari ni pun tadi Kak Lena dah setting tempat anak Kak Lena yang nombor 3. Dia baru umur setahun 10 bulan. Masih lagi menyusu badan. Okey, dan hari ni setting dia punya tempat nak bagi dia biasa. Sebab 2 tahun kita dah tak mau bagi dia susu badan lah. Kak Ina menyusu badan sampai 2 tahun tu masih lagi menyusu badan. Cium. Dah cium lah tadi. Dah pergi. Nak? Dah habis. Aduh, tak nampak gambar dia kecil sangat. Okey dah. Jangan lompat, kita pergi esok sekolah. Okey. So hari ni itulah aktiviti kami. Okey, set up dia punya, sebab anak Kak Liana kebanyakan anak Kak Liana ketiga-tiga orang ni bila nak masuk umur 2 tahun memang kita dah pisah tempat tidur. Okey, kita dah pisah tempat tidur. Dia tidur kat bawah, dia dah tak tidur dengan mak abah dia dah. And then umur dia 3 tahun, 3 tahun dan 4 tahun dia tidur di bilik sendiri. Biliknya asing. Okey, daripada nombor 1 sampai nombor 2 pun sama juga. Sekarang memang depa tidur bilik sendiri. Okey, dah tak tidur bilik yang samalah. Tu yang tadi Kak Ina buat lah. Okey, tapi hari ni pada hari ni Kak Ina nak share peranan suami ketika isteri bersalin. Okey, dia ada 10 tau. Semua dekat kata saya. Nanti ibu buat. Roti. Okey, okey. Macam mana nak tidur? Okey, tak apa, nanti ibu buat. Duduk, pergi duduk dulu. Pergi duduk dulu. Semua gigit. Pergi duduk dulu. Nanti ibu panggil abah. Pergi masuk dulu, nanti ibu panggil abah. Nanti ibu panggil abah. Tentulah dia mengadu. Okey, kita ada 10 peranan. Okey, 10 peranan yang suami perlu tahu. Okey, perlu ambil kisah lah. Perlu ambil kisah semasa isteri sedang mengandung. Okey, sebab isteri sedang mengandung ni dia pembawakan budak. Okey, dia membawa satu nyawa dalam badan dia. Jadi dia ada satu rasa yang tak selesa. Okey, yang tak selesa. Yang ni para suami memang dia tak akan rasa. Tapi yang rasa adalah isteri lah. Okey, yang rasa adalah isteri. Okey, ibu-ibu yang mengandung dia akan rasa macam mana, rasa tak selesa, rasa macam nak tidur. Tak nak kata lah. Okey, so hanya isteri sahajanya yang dapat rasa benda ni. Okey, tapi suami-suami kena tahu lah. Okey, suami-suami kena tahu. Okey, hai Nik Syaza, hai Eva, hai Aisyah. Terima kasih sebab join Kak Ina punya live. Best topik. Betul, best topik ya. Okey, yang pertama ni kita, suami dia kena jadi pendengar yang setia. Okey, pendengar yang setia, di mana kadang-kadang macam bila time tak mengandung tu memanglah kadang-kadang isteri duk cerita pasal benda-benda yang tak ada kaitan kan. Jiran sebelah beli TV besar lah. Okey, jiran sebelah kiri ni pergi bercuti lah, apalah yang tu di luar jangkaan lah. Okey, di luar ni lah. Tapi bila time isteri mengandung ni kadang-kadang dia cerita dengan kita, dia mengadu kan, dia rasa letih, lenguh badan, sakit belakang. Benda ni semua sebenarnya dia bukan saja-saja, dia bukan mengada-ngada, tapi memang betul. Okey, memang betul. Bila kita bawa perut kan, bawa perut berat kan, baby pun dah 1 kilo 2 kilo pun berat juga kan. Jadi dia akan rasa macam sakit-sakit pinggang. Tapi bila isteri mengadu tu, kita kena ambil tahu. Sebenarnya dia bukan mengada-ngada. Dia bukan bergedik. Tapi memang betul. Okey, memang betul. Hanya isteri sahaja yang dapat rasa benda-benda ni. Okey, jadi kita kena dengar lah. Okey, kita kena dengar apa yang isteri ni luahkan. Kadang-kadang dia pun nak perhatikan daripada kita kan. So suami pertama sekali dia kena jadi pendengar yang setia. Okey. Kemudian yang kedua ni dia sentiasa membantu. Okey, dia sentiasa
membantu. Kalau boleh, suami ni dia kena pandai cari masa ataupun dia kena pandai cari time. Okey, jangan asyik nak kena suruh aja. Okey, bila isteri minta baru dia nak buat. Okey, bila isteri minta baru nak buat. Abang tolong basuh baju baru dia nak buat. Okey, tapi dia kena alert lah, dia kena alert dengan sekeliling dia tu. Okey, bukanlah kita nak jadikan suami ni sebagai pembantu rumah, tetapi dia adalah skop dia sebagai menolong, membantu. Okey, membantu sebab isteri ni bila dia mengandung, dia nak bergerak secara pantas tu tak boleh. Dia tak boleh nak bergerak secara pantas. Contohnya macam sekejap nak basuh baju, lepas tu nak masak, dia nak bergerak secara laju tu tak boleh sebab dia akan jadi penat, lenguh, letih dan sebagainya. Jadi suami kena take care lah benda tu, kena alert dengan benda tu. Okey, itu adalah poin yang kedua. Kalau macam ada anak yang kedua, yang ketiga kan, yang tu pun dia kena belajar mengurus lah. Macam suami Kak Lena, alhamdulillah lah setakat ni. Okey, dia boleh basuh berak anak, okey, dia boleh tidurkan anak, dia boleh apa lagi, dia boleh boleh lah, alhamdulillah lah, boleh lah. Okey, boleh lah, insyaAllah boleh. Okey, betul, itu betul. Hai Rabiatul, hai Mira. Satu rasa betul. Bila mengandung ni, kadang-kadang tu kan bila kita mengandung, kita rasa berdebar-debar je. Tak tahu lah, padahal bukan nak beranak lagi pun kan. Tapi dia rasa macam berdebar-debar, macam tak sedap hati kan. Dia rasa macam benda yang tak kena kan. Padahal bukan nak beranak lagi pun, nak beranak pun lambat lagi kan. Tapi dia rasa macam ada je benda yang tak kena, kan? Betul, dia akan rasa berdebar. Sebab tu kalau kita pergi check up, nurse akan tanya, ada rasa berdebar-debar tak? Okay? Tapi Kak Ina pernah tak? Kak Ina anak yang kedua, anak yang ketiga. Anak yang ketiga, debaran tu dia kuat. Padahal tak rasa nak beranak lagi, so kena buat check up jantung. Okay, takut ada masalah jantung ke apa kan? Tapi alhamdulillah tak ada lah. Okay? Yang ketiga, sedia tempat yang selesa. Okey. Isteri yang hamil ni dia memerlukan tempat yang selesa dan pastikan tempat tidur tu ataupun tempat dia nak berehat tu dia selesa. Macam biasanya orang perempuan ni kalau dia mengandung, dia suka bantai yang banyak. Lepas tu dia tak suka sempit, dia suka lapang. Okey, so kena bagi dia selesa lah. Kena bagi dia selesa. Okey. Betul. Ya, bagi memastikan isteri tu dapat rehat yang cukup dan baiklah untuk dia, maksudnya bagi dia selesa lah. Okey. Okey, so kena sediakan tempat yang selesa. Okey, daripada dia mengandung sampailah dia berpantang pun dia kena berpantang di tempat yang agak selesa. Okey, supaya inilah dia apa, dia dapat rehat yang cukup pun diperlukan juga. Jadi suami ni dia kena alert lah. Tapi bukanlah bermakna macam asal bini beranak je nak kena beli tilam baru, nak kena beli bantai baru. Tidaklah kan. Tapi orang kata dia kena ada tempat yang agak selesa untuk dia beristirahat dan untuk dia tidur. Okey. Sama juga waktu dia masa berpantang. Okey. Yang keempat, pastikan isteri mendapat makanan yang berkhasiat. Yang berkhasiat. Masa terutamanya acid folik. Okey, acid folik memang sangat penting. Okey, acid folik memang sangat penting supaya baby tu dia membesar dengan sihat. Okey, jadi makanan sangat-sangat penting. Okey, tak boleh makan yang bergas, yang terlalu manis. Okey, takut nanti baby belum keluar lagi dah kena obesity. Okey, so jangan terlalu manis, kena banyak makan sayur-sayuran dan sebagainya. Selain tu, kenapa perlunya makanan yang berkhasiat ni? Satu lagi sebab Kak Lena, macam Kak Lena kan? Kak Lena 3 kali mengandung. Okey, 2 kali. Ayah 2 kali. 2 kali mengandung, anak pertama dengan anak kedua. Mengandung HB memang low. Okey, memang low. Makanlah apa benda pun asyik low je. Sampai kan suami pergi pasar nilai, dia pergi beli hati ayam, tahu tak? Hati ayam sepaket tu. Bukan sepaket. Kan bila kita beli ayam kan dia potong-potong, dalaman tu dia tak ambil kan. Tapi masa tu suami pergi nilai, dia beli satu plastik hati ayam. Okey, sebab orang-orang tua cakap makan hati ayam ni dia dapat
naikkan HB kita. Tapi yalah, takkan nak makan hati ayam semua, ya Allah. Hari-hari makan hati ayam jenuh jugalah kan. Tapi masa tu Kak Ina tak tahu lagi lah pasal suplemen ni ataupun makanan tambahan ni, memang tak tahu. Jadi kita buat macam tu lah. Okey, makan hati ayam. Lepas tu Kak Ina ni bukan kaki sayang. Kak Ina tak suka sangat makan sayang. Kalau sayang pun dia macam memilih. Dia sayang tu sayang memilih. Dia bukan sayang hijau semua dia makan tak. Bukan. Okey, dia kena memilih juga. Tapi itulah, nak makan sayur hari-hari pun boleh tahan jugalah. Kan? Tapi itulah kepada yang suami-suami semua. Okey, kalau macam kita pergi check up, bawa isteri pergi check up, kalau HB low tu jangan ambil macam, oh tak apalah, macam tak ada apa. Tak, sebenarnya HB low ni dia memberi kita infect ataupun dia beri kesan semasa semasa isteri tu nak bersalin nanti. Yang ni Kak Lena bukan nak menakut-nakutkan, tapi benda ni pernah berlaku dengan Kak Lena. Okey, di mana bila Kak Lena tanya, kenapa apa kesannya kalau HB low ni? Okey, HB low ni dia berkemungkinan boleh menyebabkan ibu itu pergi ataupun anak itu yang pergi. Ataupun kedua-duanya. That's why HB tak boleh low. Okey, HB kena cantik. Okey. Jadi salah satu produk yang korang boleh amalkan ataupun para suami yang mungkin ada isteri-isteri yang mengalami masalah HB low, korang boleh ni apa? Korang boleh cuba ni ni. OMB. Okey, yang ni berbentuk shade ataupun serbuk, bancuh dalam air panas sahaja, air panas ataupun air suam. Just bancuh saja, insya-Allah dia boleh bagi kita punya apa ni? HB apa? Naikkan kita punya HB, dan banyak lagi khasiat dia sebenarnya, tapi korang bolehlah apa? Tengok dekat dekat apa? Dekat page. Okey. Kalau Kak Ina terangkan satu-satu kebaikan produk ni sampai pagi besok pun tak habis. Ataupun yang ni, OMB buah. Okey, OMB buah ni dia berbentuk buah. Yang ni kena rebus. Okey, banyak kelebihan dan khasiat dia. So setakat ni kita punya pengguna-pengguna yang dah consume produk ni, alhamdulillah, yang mananya HB sentiasa low tu, alhamdulillah naik dengan baiknya. Okey. Ini adalah makanan tambahan untuk ibu mengandung. Okey. Ibu mengandung boleh ambil. Okey, seusia kandungan 4 ke 5 bulan boleh ambil dah, tak ada masalah. Okey. Yang tu yang keempat. Okey, pastikan makanan yang ibu ambil tu sentiasa sihat. Okey. Masa anak first beli hati ayam. Betul. Kak Ina tak tahulah berapa kilo aku tu suami beli, tapi memang banyak. Memang banyak. Kata, ya Allah, nak kena makan hati ayam ke hari kan. Memang tak naik. Okey, memang tak naik. Tak tahu mungkin antibody kita pun tak tahu nak cakap macam mana kan. Memang tak naik. Kan memang tak naik. Macam-macam lah, tapi bila kita, tapi ada satu tips tu Kak Ina dapat bila Kak Ina nak pergi check up. Okey, bila hari tu Kak Ina nak pergi check up, Kak Ina akan akan minum air teh teh limau. Air teh limau. So limau tu kena perah lah. Tapi dia naik pun sikit sangat. Sikit sangat. Okey, sampailah kita jumpa suplemen yang boleh membantu. Okey, itulah HB ni sebenarnya kena jaga tau. Sebab masa dulu Kak Ina takut juga bila nurse cakap macam tu. Bila kita tanya, nurse cakap macam tu, sama ada ibu yang pergi ataupun anaknya pergi ataupun kedua-duanya. Risaulah kan. Sampai tak risau. Kan. Jadi yang mananya HB low tu kena jagalah. Okey, kena jaga. Kemudian yang kelima, pastikan isteri menjalankan pemeriksaan rutin harian ketika hamil. Okey, yang ni macam biasalah, mesti ada appointment dengan doktor kan, dengan nurse, dengan doktor, check up. So kena pergi, kena bawa. Kalau boleh temanlah. Kalau boleh teman isteri tu, supaya apa yang nurse cakap ataupun apa yang result yang berlaku pada hari tu, suami dia boleh take note. Okey, contohnya macam hari ni awak punya HB rendah. Okey, jadi suami kena cari inisiatif lah, macam mana aku nak bantu isteri aku ni, HB dia naik ke apa ke kan, ataupun kandungan dia tak naik, berat tu tak naik, macam tu je kan. So macam mana nak bagi isteri dia naikkan berat. Takut nanti baby tu terlalu kecil pun tak boleh juga kan. Baby tu sebab baby ni orang panggil tum pembesaran kan. Tum pembesaran baby ni mengikut bulan dia akan naik. Okey, dia akan naik, dia bukan menurun. Tapi kalau yang tak naik tu, yang tu kena check lah. Takut
baby tak dapat makanan yang sepatutnya. Okey. So yang tu suami pun kena ambil tahu juga. Okey. Yang keenam, merancang perbelanjaan keluarga. Merancang perbelanjaan keluarga. Okey. Apabila isteri hamil, maka perbelanjaan keluarga akan meningkat. Okey, akan meningkat. Dan dia termasuklah dalam kos rutin harian, kos hospital, barang-barang dan sebagainya. Yang ni suami yang kena planning. Kalau serahkan dekat isteri, habis lah. Okey, habislah. Yang tu nak beli, yang ni nak beli, yang tu nak beli, yang ni nak beli kan. Tapi sebenarnya kalau kita ada kelebihan, apa salahnya kan? Tapi best tau kalau mengandung. Kalau isteri ni dia mengandung best. Sebab apa tahu? Satu, dia akan dapat baju baru. Yang kedua, dia akan dapat kasut baru. Yang tu memang best. Okey, tapi suami kena pandai merancang perbelanjaan tu. Tapi kalau tanya isteri memang okey je kan. Macam-macam dia nak beli kan. Lagi apa lagi? Kak Ina tengok komen kat sini tau. So mungkin kepala Kak Ina agak sengit-sengit sikit okay? Sebab komen ni keluar kat sini. Dia tak keluar dekat situ. Okey. Dan yang ke berapa? Yang ke 7. Okey, yang ke 7, memastikan barang keperluan baby dan isteri cukup. Okey. So dia biasanya dalam kandungan 7 ke 8 bulan suami kena sediakan barang lah. Baju, bukan susu, baju, pampers dan sebagainya tu kena sedia. Okey, dan kena pastikan kelengkapan baby dengan ibu ni dah berada di dalam kereta. Supaya bila apa-apa yang berlaku tak tertinggal lah barang-barangnya. Okey, so kena sediakan, kena pastikan semua barang tu lengkap. Okey, dan cukup. Okey, barang baby biasalah macam sarung tangan, sarung kaki, baju, lampin dan sebagainya. Okey. Yang ni pun kalau boleh suami kena duduk dengan isteri dan berbincang apa yang perlu dibeli, apa yang perlu ada. Okey, supaya sama-samalah dapat rasa indahnya kita nak terima orang baru ni. Okey, janganlah suami tak apalah awak carilah barang apa nak, tak apa nanti saya beli. Taklah macam tu. Dia macam tak best kan. So duduk sama-sama bincang. Okey, nak beli apa yang perlu ada. Yang ni nak berapa, yang itu nak berapa. Kan. Okey, yang ni untuk apa, yang tu untuk apa dan berapa yang nak. Berbincang. Okey, supaya kemesraan tu ada. So, yelah excited kan nak dapat orang baru kan. Siapa tak excited kan. So kena adalah kemesraan tu. Okey. Dan yang ke-8 ke-8. Okey, yang ke-8 mencari dan memilih bidan yang baik dan sesuai untuk isteri. Yang ni pun sama. Okey, kita kena tahu suami-suami ni kadang-kadang kalau isteri memilih untuk berurut dan bertengkuk sebenarnya bukan saja, bukan gatai-gatai. Okey, tapi memang kita ibu ni bila dia dah bersalin, okey, dalaman dia ni dah macam dah lemah, dah tak ada tenaga dan sebagainya. Jadi memang dia kena urut. Okey, urut untuk mengelakkan kembang orang panggil kembang urat lah, kembang urat lah, masuk angin dan sebagainya, sakit-sakit badan tu, yang tu kena pulihkan lah semula. Jadi suami kena cari bidan yang bersesuaian. Okey, kalau boleh cari yang mak bidan lah, perempuan lah kalau boleh. Sepatutnya lah. Okey, lelaki ni dia lain sikit. Okey, tak okey lah kan. Okey. Betul. Kena cari juga yalah kena cari bidan-bidan lah. Biasanya ada je kan. Setiap kawasan tu ada je bidan-bidan ni kan. Sekarang pun yang spa pun ada. Okey, yang kat tempat Kak Ina ni ada yang spa untuk orang yang berpantang. Okey, so kita boleh panggil dia, kita boleh hire dia datang ke rumah. Okey. Kemudian fahami hati isteri. Nombor 9, fahami hati isteri. Wanita yang mengandung ni dia mengalami pelbagai perubahan, bukan saja perubahan fizikal tetapi juga emosi. Okey, macam Kak Ina dulu, Kak Ina tak suka kalau suami Kak Ina buat lawak. Suami Kak Ina kelakar, tapi Kak Ina tak suka dia buat lawak. Okey, rasa macam menyampah. Tak boleh. Kan emosi kita tak stabil. Okey, jadi tak suka dia buat lawak. Okey. Jadi suami tu kena faham lah. Okey, dia kena tengok keadaan isteri dia.
Okey, kalau macam dia tengah sakit-sakit tu, urut-urut lah, urut-urut dia, belai-belai dia. Kalau dia mudi-mudi tu, kalau dia tak suka kita buat lawak, janganlah buat lawak. Macam Kak Aina tak suka dia buat lawak. Okay, padahal suami Kak Aina dia kelakar, tapi kita tak suka. Okay, Kak Aina jenis tak suka dia buat kelakar. Lepas tu jadi menyampah. Okay, jadi macam tak sukalah. Kalau boleh, nak dia hari-hari pergi kerja. Okay, nak hari-hari dia pergi kerja. Jangan duduk kat rumah. Okay, rasa macam tak boleh gimas. Rasa gimas kan. Tapi dia faham lah, dia akan ambil dia akan ambil masa untuk bukan berjauhan, maksudnya dia akan pergi duduk dekat dia punya office, bukan office lah, macam tempat dia buat kerja, dia akan buat kerja je. So, dia tak ganggu sangat lah maksudnya. Okay. Dan yang terakhir, okay, terakhir solat dan berdoa untuk isteri dan pangkal bayi. Biasalah orang kata masa isteri nak bersalin ni, dia ibaratkan mempertaruhkan nyawa kan, mempertaruhkan nyawa untuk lahirkan lagi satu nyawa. Jadi nak bersalin ni pun ada risiko tau, sama ada dia bersalin dengan selamat ataupun dia pergi. Jadi apa-apa pun suami kena berdoa, okey, berdoa, solat, kalau boleh solat, okey, yang wajib memanglah kena buat, okey, solat sunat. Lepas tu duha, minta hajat dan sebagainya, solat hajat dan sebagainya, okey. Sebab doa ni insya-Allah Allah akan dengar. Okey, kemudian banyakkan baca Al-Quran. Okey, satu lagi, Al-Quran ni dia ada ayat-ayat dia untuk kebaikan tau. Macam surah Yusuf untuk anak tu nampak cantik kan, surah Maryam untuk senang bersalin. Tu bukan isteri je kena baca, suami pun boleh baca juga. Baca dua-dua pun tak apa. Okey, sama-sama baca pun tak apa. Itu antara 10 peranan suami. Okey, 10 peranan suami. Hai Cik Tira. Waalaikumsalam. Okey, thank you pada yang join live ni dan komen. Terima kasih sangat-sangat. Okey. Dah pukul berapa dah? Ada dekat setengah jam dah. Okey. Dan itu adalah 10 tips, okey, 10 tips peranan, okey, peranan suami, okey, suami ketika isteri tengah mengandung. Okey. Jadi kita sebagai isteri ni memanglah kita akan rasa benda tu kan tak selesa dan sebagainya, tetapi suami ni janganlah menganggap isteri ni dia mengada-ngada. Okey, mengada-ngada lah, gedik lah apa dan sebagainya. Tidak. Sebenarnya itulah yang dia alami. Okey, 10 perkara tadi itu memang yang dirasai oleh isteri, dan suami kena ambil peranan, okey, supaya isteri tu tidaklah terlalu emosi. Okey. Jadi kepada ibu-ibu yang tengah mengandung tu, kalau ada suami yang berjauhan, mungkin PJJ, kita tak tahu kan, mungkin PJJ dan suami tu tak ada dekat sisi kita, bolehlah orang kata ambil guna teknologi yang sekarang yang ada ni, video call dan sebagainya. Okey, supaya kita dapat luahkan apa yang kita rasa, walaupun dia tak dekat dengan kita, tapi nak buat macam mana kan, sebab mungkin dia berhikmat ataupun dia bekerja kan. Jadi kita boleh guna macam tu juga. Dan suami pula kalau dah isteri tu jauh, janganlah kita lupakan dia. Okey, kita selalu take care jugalah, ambil tahu pasal dia. Okey, itu sahaja untuk malam ini yang Kak Aina nak share. Okey, terima kasih kepada semua. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton, yang komen, yang like dan share. Terima kasih banyak-banyak. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk topik-topik yang lebih menarik yang kita boleh share. Dan kepada anda, kalau anda nak share topik-topik yang perlu Kak Aina kupaskan ataupun Kak Aina share, boleh komen dekat Kak Aina punya live ni. Okey, insya-Allah mana tahu kita boleh share dengan tim-tim untuk kita kupaskan topik-topik yang korang nak lah. Okey. Dan itu saja untuk malam ini. Terima kasih lagi sekali kepada siapa yang menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Okey, terima kasih sangat. Yang mana yang tag suami tu? Okey, alhamdulillah. Okey, supaya suami-suami anda dapat tengok live ni dan dapat memberi sedikit bantuan ataupun manfaat kepada mereka, untuk mereka lebih fokus juga ataupun ambil tahu juga kepada isteri yang sedang mengandung ni. Okey. So, setengah jam dah berlalu. Okey, terima kasih semua kepada yang menonton. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Okey. Bye.